Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari tu saya dah share video untuk topik 1 kan. Okey, untuk hari ni kita mula dengan topik 2. Saya hantar video ni juga lagi senang lah. Saya rasa sebab kalau nak buat Google Meet nanti orang ni tak boleh lah, orang ni tak dapat lah. Jadi saya share video, senang. Jadi hari ni kita tengok topik 2 iaitu equilibrium of forces ataupun daya keseimbangan. Sebenarnya saya nak masuk pengiraan dah, tapi saya tak sempat lagi nak buat preparation. Minggu ni sibuk dengan ada kohort 2016 nak exam SKM. Jadi kita tengok dulu topik 2, okey? Okey, prinsip keseimbangan daya pada struktur. Okey, macam yang saya pernah cerita dah sebelum ni, sesuatu pembinaan bangunan ni kita nak dia berada dalam keseimbangan. Keseimbangan daya. Okey, katakanlah dia dikenakan daya atas, bawah boleh support. Jadi berlaku keseimbangan. Kalau daya dikenakan di sebelah kiri, belah kanan diberi keseimbangan. Okey, daya daripada atas contohnya macam berat, beban kan. Jadi setiap objek mempunyai jisim dan nilainya berbeza-beza mengikut sifat sesuatu bahan. Suatu objek mempunyai jisim yang tetap dan tak berubah. Unit jisim kita panggil sebagai kilogram. Ataupun macam kita ada panggil lah, berat hang berapa? Berat tu adalah jisim sebenarnya. Kerana sebab dia dalam nilai kilogram. Daya ialah hasil dari jisim dan tarikan graviti. Yang ni pun saya dah ajak dah ikut kelas kan. Jadi bila jisim didarabkan dengan daya tarikan graviti, jadinya suatu objek yang berjisim akan mempunyai beban sekiranya dipengaruhi oleh tarikan graviti. Kalau objek tu dia ada berat sifar, maksudnya dia tak ada berat lah, dia tak ada tarikan graviti, tak dipengaruhi oleh graviti, tarikan graviti. Jadi dia akan terapung-apung. Contoh macam angkasawan lah. Dia terapung-apung kan sebab tak ada tarikan graviti. Ataupun kita panggil ruang udara tu vacuum, kosong. Okey, ini adalah formula bagi daya. Daya ataupun beban lah kan. Kalau macam rasuk tu dikenakan beban. Jadi kita ada nilai daya. Daya tu adalah beban yang dikenakan pada rasuk tu. Jadi macam kalau diberi rasuk tu, macam nak kata, rasuk tu kata awak berdiri di atas rasuk tu. Bila awak berdiri ke atas rasuk tu, awak ada berat. Betul tak? Contohnya berat awak adalah 50 kilogram. Jadi kita nak kira daya keseimbangan ataupun tiang yang nak support rasuk tu besar mana. Jadi kita kena tahu dululah daya yang dikenakan pada rasuk. Jadi guna formula ni untuk nak dapatkan daya bagi sesuatu. Daya yang dikenakan pada rasuk tu. Jadi macam mana nak kira daya? Daya sama dengan jisim kandungan graviti ataupun pejutan graviti, tarikan graviti. Siapa tahu berapa nilai tarikan graviti ataupun pejutan graviti? Jadi tarikan graviti adalah 9.81 meter per saat. Saya rasa yang ni saya dah sebut banyak kali dah. Dan awak tahu daya sama dengan jisim darat dengan graviti. Jadi contohnya katakanlah berat awak 50 kilogram. Jadi daya awak berdiri di atas rasuk. Jadi tiang yang nak menampung rasuk tu perlulah mempunyai daya sebanyak mana? Daya sebanyak ataupun daya kena lebih daripada berat yang ditampung ataupun daya yang ditampung. Iaitu bila awak berdiri dekat rasuk tu 50 kilogram kali dengan 9.81 meter per saat. Jadi 490.5 Newton ataupun kilogram meter per saat. Newton lah untuk unit bagi daya. Okey, kita tengok rajah ni pula. Okey, rajah ni dia ada satu objek atau satu bola dekat atas kita kata atas rasuk lah sebab kita duduk belajar pembinaan kan. Kita nak kata atas lantai pun boleh juga. Okey, atas rasuk lah senang. Okey, atas rasuk. Okey, jadi bola ni daya F yang dihasilkan objek tersebut iaitu bola ni dia ada berat. Okey, dia ada jisim. Jadi kita darab dengan tarikan graviti, maksudnya daya akan bertindak ke atas permukaan itu. Okay, jadi daya F
dia dikenakan daya F. Jadi rasuk tu dikenakan daya F oleh objek tu. Jadi objek tu dia bertindak sebagai beban lah. Beban tu adalah daya tu lah pada permukaan tu, pada rasuk tu kan. Jadi apabila beban dikenakan pada permukaan tu, daya dalaman bahan akan menentang daya F, yang ditulis daya tindak balas tu kan, ke atas. Sebab daya daripada bola tu ke bawah, jadi daya tindak balas ke atas. Barulah berlaku keseimbangan. Kalau tak berlaku keseimbangan, dia tak ada daya tindak balas ataupun daya tindak balas tu lagi kurang daripada daya objek, dia akan berlaku macam saya tu panggil apa? Kecacatan. Ataupun mengalami kegagalan. Jadi akan crack lah sebab rasuk tu tak dapat menampung bola tu. Jadi daya tindak balas R tu dia kena sama dengan daya dari objek ataupun daya tindak balas kena lebih supaya dia dapat menampung daya objek tu. Awak nampak anak panah tu, anak panah kat bola tu turun, lepas tu daya tindak balas ke atas. Barulah berlaku daya keseimbangan.